Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama dengan saya Marizat Najwa. Dalam video dokumentari ini, saya akan membawa anda untuk mengenali salah satu tapak warisan dunia semula jadi yang terdapat di Amerika Syarikat. Sebelum saya beralih kepada topik konflik dan ancaman Taman Negara Redwood, saya akan menceritakan serba sedikit sejarah latar belakang yang masih anda perlu ketahui. Taman Negara Redwood terkenal sebagai rumah kepada beberapa pokok tertinggi di dunia. Tetapi taman ini bukan sahaja mengenai pokok. Terdapat juga padang rumput, hutan os, sungai dan ia berjarak sekitar 40 batu dari garis pantai. Pokok kayu merah dipercayai telah berada di bumi sejak 240 juta tahun. Mempunyai ketinggian sehingga 300 kaki iaitu 91 meter. Lebih daripada itu ketinggiannya. Itu sebab mengapa kawasan ini sering dirujuk sebagai kayu merah gergasi di California. Tetapi bukan sahaja ketinggian mereka yang mengagumkan, ia juga tentang umur mereka. Di sepanjang pantai anda mungkin melihat kayu merah yang telah hidup selama lebih 2000 tahun. Fakta pokok Taman Negara Redwood ini dipercayai merupakan pokok tertua berusia antara 1900 hingga 2200 tahun. Ia dinamakan jenis Legal Giant dan boleh ditemui di Mariposa Grove. Pokok tertinggi di Taman Negara Redwood ialah Hyperion. Ia adalah sejenis pokok kayu merah yang berhampiran dengan pantai yang mempunyai ketinggian 379.1 kaki. Pokok kayu merah ini ditemui pada tahun 2006 kerana ia berada di bahagian lebih terpencil di Taman Negara Redwood, California. Menurut bukti arkeologi yang ditemui di hutan Redwood, terdapat nenek moyang mereka yang telah melakukan pencerobohan dan pemburuan di tanah itu sejak 3000 tahun lalu. Beberapa etnik daripada Toloba, Euro, Chilula, Wiyot dan Karot semuanya mempunyai talian sejarah yang kuat dengan rantau ini. Tetapi etnik Euro nampaknya masih melebihi jumlah puak yang lain. Terdapat bukti bahawa etnik Euro pernah membina perkampungan sebanyak 55 buah dan penduduknya terdiri daripada 2,500 orang. Pembinaan perkampungan yang luar biasa menunjukkan penduduk tempatan menggunakan kayu redwood untuk membina rumah yang sangat kukuh. Mereka turut menggunakan teknik pengikat yang inovatif dan penyokong rasuk untuk menyokong rumah. Baiklah, saya akan beralih kepada konflik yang pernah berlaku sebelum disenyarakan sebagai tapak warisan UNESCO. Pada sekitar tahun 1928, Jagger Smith adalah penjelajah Eropah pertama yang meninjau hutan tanah Redwood. Dia mendapati kawasan ini penuh dengan hasadan yang mempunyai nilai tinggi. Penelusuran berita ini telah membawa kepada penemuan emas di sepanjang sungai Trinity. Jadi berlakunya ledakan emas kedua melanda rantau ini pada tahun 1850. Kesan daripada itu berlaku konflik antara orang asli dan pemburu emas yang menyebabkan pembunuhan beramai-ramai dan pengusiran orang asli secara paksa. Menjelang tahun 1900 didapati satu ketiga yang terdiri daripada etnik Euro masih kekal di penempatan hutan Redwood ini, dan etnik yang selebihnya didapati telah mati atau diasimilasi di kawasan lain. Usaha pemeliharaan tidak bermula sehingga tahun 1910, tetapi ia mengambil masa beberapa dekad untuk hutan Redwood mendapat moratorium bersama ke atas aktiviti pembalakan secara besar-besaran yang memusnahkan lebih separuh daripada pokok-pokok tinggi ini. Pada tahun 1923, California mula mencipta Taman Negeri Prairie Kecil Redwood. Kemudian, sekitar tahun 1925, Taman Negeri di Natal Coast Redwood mula diwujudkan. Dan pada tahun berikutnya iaitu 1929, Taman Negeri Jagger Smith Redwood dilestarikan selepas 4 tahun. Selepas banyak kontroversi dan kompromi dengan syarikat kayu, Kongres telah meluluskan ia sebagai Taman Persekutuan. Pada 2 Oktober 1968, Presiden Lyndon Johnson menandatangani rang undang-undang untuk mewujudkan Taman Negara Redwood. Pada tahun 1994, Perkhidmatan Taman Negara dan Sistem Taman Negeri California
bersetuju untuk mentadbir taman secara bersama bagi mewujudkan campuran etnik antara tanah negeri dan persekutuan untuk membentuk Taman Negara dan Negeri Redwood. Hutan pokok Redwood telah dilindungi oleh badan organisasi tertentu. Masih terdapat ancaman yang tidak dapat dielakkan, terutama ancaman yang melibatkan fenomena semula jadi. Beberapa ancaman telah dikenal pasti, antaranya perubahan iklim yang beri tekanan kepada hutan redwood. Ini disebabkan berlaku pembalakan berluasa dimulai pada tahun 1849, di mana terdapat galian emas di kawasan tersebut. Oleh sebab itu, hutan pokok redwood ini mengalami masalah tanah yang kukuh untuk menampung aktiviti penanaman semula pokok. Selain itu, ancaman pertukaran tanah. Tanah hutan redwood ini dibersihkan dan ditukar kepada kegunaan lain, selalunya sebagai pembangunan hartanah atau ladang anggur. Apabila tanah hutan redwood ditukar, habitat hutan turut dibuang. Jadi, bilangan spesies di kawasan tertentu mula berkurangan dengan ketara dalam hutan ini. Seterusnya, ancaman kebakaran hutan pokok redwood. Kemarangan yang berpanjangan telah menyebabkan kebakaran yang merebak melalui lanskap hutan yang luas. Apabila berlaku terlalu kerap, kebakaran akan mempengaruhi kesihatan ini dengan menghalang kesesakan pokok dan tumbuh-tumbuhan di bawah tanah. Ia akan mengitas semula nutrien semula jadi, merangsang pencebahan anak benih dan mewujudkan ciri-ciri habitat yang diperlukan oleh hidupan liar untuk perlindungan. Isu-isu yang dibincangkan ini amat menjejaskan hutan yang kita semua cintai. Dan sangat penting bahawa kita perlu mengambil tindakan bijak dan sewajarnya demi melindungi kayu redwood untuk generasi akan datang. Justru kita perlu menjalankan aktiviti pemeliharaan terhadap hutan pokok redwood supaya dapat mengelakkan kemusnahan terjadi. Sekian sahaja daripada saya, Nur Izzati Najwa, mempersembahkan dokumentari ini. Terima kasih.